Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana. Jadi pada minggu lepas kita telah sebut bahawa ketika Nabi SAW diutuskan, ibadat seperti taharah, mandi wajib, semaya, puasa, zakat ada, terutamanya haji tu ada dilaksanakan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Arab di sekitarnya, tetapi mereka telah meminda, mereka telah mengubah apa yang telah sabit daripada Nabi Ibrahim. Mereka telah ubah, menyebabkan lari daripada rupa yang sebenar. Begitu juga mereka tidak ada lagi keikhlasan, kesungguhan dalam mengamalkan ibadat-ibadat tadi, sehingga mereka tidak dapat membaiki diri. Tambah pula orang ramai, mana masyarakat Arab pada ketika itu masing-masing buat mengikut kefahaman masing-masing, mengikut guru masing-masing, mengikut kepercayaan masing-masing. Maka pada ketika inilah Nabi SAW datang dengan membawa Al-Quran nak baiki supaya kembali kepada hak asal. Jadi pembaikan yang telah dibawa oleh Nabi dalam bab ibadat, dalam bab taharah, kemudian dalam urusan tadbir manzil, dalam bab aturan rumah tangga ni, manzil mana rumah, tadbirul manzil mana dalam urusan munakahat, dalam urusan hubungan adik-beradik, ibu bapa, suami isteri, berlaku adat resam zalim dan beberapa bentuk pelanggaran hak. Maknanya orang lelaki mempermainkan hukum talak. Mereka menceraikan isteri, rujuk balik, cerai rujuk, cerai rujuk. Jadi si isteri tidak dapat melepaskan dirinya itu daripada suami, padahal suami itu bukanlah nak pada dia. Jadi dia selama-lamanya terkongkong menjadi isteri dan tidak dapat berkahwin dengan suami yang lain. Maka syariat mari menetapkan bahawa ada bilangan talak itu setakat berapa-berapa. Kemudian kata Syah Walillah di sini, wa hakaza ikhtallat ahkamus siyasah al-madaniyah fadabata al-Qur'anul 'azimu lahuma usulan wa haddada lahuma hududa. Sebagaimana berlaku kerosakan dan penyelewengan dalam hukum siasah madaniyah. Apakah yang dikatakan sebagai siasah madaniyah ni? Iaitu hikmah yang mengkaji cara-cara menjaga hubungan yang berlaku antara ahli kota, seperti pelantikan ketua yang adil, menjaga kota dari sesuatu yang membahayakan kepentingan asasi penduduknya, menghalang kezaliman, mengatur urusan muamalah, mencegah perbalahan dan perkhususan dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi siasah madaniyah ni mana pentadbiran yang dapat menjaga hubungan sosial, hubungan politik, hubungan pentadbiran, hubungan muamalah dalam masyarakat. Jadi urusan jual beli termasuk di bawah siasah madaniyah juga. Maknanya kerajaan hendaklah menggalakkan orang ramai ni terlibat dengan apa jua aktiviti yang dapat menghasilkan kekayaan. Jadi dalam nota kita tadi itu, pengkhususan dalam kehidupan. Maknanya ada orang yang terlibat dengan pertanian, dengan jual beli, orang yang terlibat dengan pertukangan, peladangan. Jadi orang terlibat dengan pertanian pun dia kena balance juga. Jangan duduk tanam beras saja. Dia kena tanam juga benda-benda lain, tanam sayur, tanam buah. Dengan itu Al-Quran menentukan
prinsip dan usul dalam urusan ini. Maknanya hal ini sebenarnya kita telah belajar dah dalam kuliah asasiyah itu, kuliah Raisuni itu. Apakah prinsip-prinsip? Yakni dengan mensyariatkan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan. Baik sikit, kesejahteraan. Maknanya Allah SWT dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini menetapkan prinsip keadilan. Mana jual beli tidak boleh berlaku melainkan dalam keadaan saling suka sama suka, puas hati. Itu balik pada prinsip sejahtera, selamat. Tidak boleh menzalimi orang lain, yang ini dengan cara Allah Ta'ala mengharapkan riba. Begitu juga dari segi perkara yang menjamin keselamatan, tidak ditipu. Ada contoh di sini, antaranya ini dalam bab muamalah, dalam bab jual beli pun termasuk juga. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Maknanya tipu pun termasuk juga di bawah ni. Kita peras dia. Maknanya meropok ke, menguguk ke, tipu ke, itu cara yang batil. Jadi Al-Quran sebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil melainkan dengan cara jual beli, perniagaan. Masing-masing bersetuju, masing-masing puas hati. Jadi tidak boleh makan harta sesama kamu ni secara batil. Tukar nama tanah. Dalam keadaan itu asal tidak tahu. Dah. Ataupun jual beli dah. Tak tukar nama. Jadi pembeli itu mati. Jadi tak ada tukar nama. Dah. Jadi kita tidak memberitahu kepada waris dia. Jadi sepatutnya harta tu bila sudah bayar dah kepada kita, jadi tukarlah hak milik tu. Cuma tak tukar nama lagi. Jadi bila begitu, tidak menyerahkan harta tadi kepada waris, itu dikira sebagai makan secara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu menghalalkan harta itu kepada pemerintah-pemerintah. Ini orang panggil rasuah, suap kepada hakim-hakim, maknanya untuk menang dalam kes ataupun untuk mendapatkan benda yang bukan hak kita hala kepada pemerintah. Hukam ni pemerintah pun boleh, hakim pun boleh, orang-orang yang membuat keputusan. Tujuannya nak makan harta orang ramai dengan cara dosa. Padahal kamu tahu, maknanya kamu pun tahu tak layak kamu dapat ni. Itulah tanda. Kita tak layak dapat satu projek. Projek tu dia ada kelah, kontraktor kelah berapa. Kita kelah ni dah. Jadi kita tidak layak, tak cukup syarat. Tetapi dengan sebab kita bayar sekian-sekian kepada pihak yang berkuasa, kita dapat projek. Itu pakai cara yang batil. Kemudian dalam bab riba, wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan riba supaya bertambah banyak semasa bayaran balik dalam harta manusia, maka ia tidak sesekali akan kembang di sisi Allah, yang ini tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah, maka mereka yang melakukan demikian, itulah orang-orang yang memperolehi pahala berganda-ganda. Maknanya kalau kita rujuk ayat ni, kalau kita ambil ayat ni dengan merujuk kepada riba dain, riba memberi hutang, memberi hutang ni.
Maknanya kalau seseorang yang memberi hutang kepada orang lain, dia meletakkan bunga. Meletakkan bunga. Jadi beri hutang 100 dinar dibayar dengan 110 dinar. Jadi 10 dinar tambah itu, walaupun bertambah pada pandangan kamu, tidak bertambah di sisi Allah Ta'ala. Tetapi apa-apa yang kamu berikan daripada zakat ataupun daripada sedekah, jadi ayat ni ayat surah Rum. Surah Rum ni surah Makkiyah. Jadi antara kaedah yang disebutkan oleh ulama, kalau dalam surah Makkiyah terdapat perkataan zakat, itu dengan arti sedekah. Jadi apa-apa sedekah yang kamu berikan, maknanya kalau dalam bab hutang tadi, orang itu tidak dapat membayar hutang dia, 100 dirham dia berhutang dengan kita, dia tidak dapat membayar, jadi kita pun lucuk hutang. Kita dalam istilah fiqh dia panggil ibra', kita melepaskan. Jadi itu dikira sebagai sedekah, maka orang itu dapat pahala berganda-ganda. Pahala berganda-ganda tu macam mana? Mula-mula dia memberi pinjam. Memberi pinjam kepada orang lain ni boleh pahala juga. Kemudian bila orang itu tidak dapat membayar hutang dia pada waktu yang ditetapkan, maka kita pun sedekah pada dia. Kita tak ambil, kita halalkan. Maka dapat pahala sedekah. Itu yang dikatakan sebagai memperolehi pahala berganda-ganda. Kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarati wa an tasaddaqu ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ni ayat yang masyhur lah tentang riba. Maknanya Allah SWT nak perintahkan supaya orang mukmin ni jangan ada sedikit pun lagi terlibat dengan riba. Sebab apa? Sebab tidak ada keadilan, tidak akan menjamin kesejahteraan. Maknanya pemakai riba ni dia zalim. Orang yang terperangkap dalam riba ni, dia terus menjadi miskin, dia dalam keadaan terhina, dia dalam keadaan susah. Jadi Allah SWT nak supaya kamu ni la tazlim, kamu tidak menzalimi orang lain dan kamu pula tidak dizalimi. Maknanya Allah Ta'ala nak biar kita ni ada sistem pinjaman. Orang panggil qardul hasan. Mana pinjaman ia betul-betul nak tolong, tidak terlibat dengan riba. Jadi Al-Quran mari betul inilah. Ini siasah madaniyah yang telah digariskan oleh Al-Quran. Yani kalau dalam bab muamalah ni, dalam bab jual beli ni, jangan ada riba, jangan gharar, mana unsur yang tidak pasti, dan tidak boleh tidak ada judi. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kezaliman, dan tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada judi. Dalam bab ini disebutkan beberapa dosa besar dan kebaikan dosa kecil supaya umat memelihara diri daripadanya. Maknanya disebutkan sebagai dosa. Macam ayat surah Baqarah tadi, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, dosa tu. Padahal kamu pun tahu, mana itu adalah cara yang batil, cara yang zalim. Kemudian dalam ayat riba satu lagi tu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala istihar perang kepada kamu. Maknanya bila Allah Ta'ala perang ni, mana ini dosa besar. Kemudian hukum. Jadi di situ Syah Waliullah menyebut kepada kita ada pembaikan dalam bab ibadat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dalam bab tadbir manzil,
dalam bab hubungan kita secara keluarga dan dalam bab siasah madaniyah ni hubungan rakyat yang dikawal oleh pemerintah. Kemudian hukum. Al-Quran menyebut hukum dan permasalahan sembahyang dengan cara yang ringkas. Yang ini hukum dan permasalahan sembahyang terdapat dalam Al-Quran dengan secara ringkas. Cara ringkas ni dalam istilah Arab dipanggil ijmal. Dan menggunakan istilah mendirikan sembahyang. Maknanya Allah Ta'ala guna dalam bab semaya ni menggunakan perkataan iqamah. Perkataan iqamah. Tidak kata sallu. Sallu tu makna semata-mata semaya. Jadi bahasa Al-Quran dalam menegaskan perbuatan semaya ni Allah Ta'ala guna perkataan mendirikan, menegakkan. Tidak kata semaya, tetapi dirikanlah semaya. Sebab apa? Dalam nota tu, ungkapan mendirikan sembahyang walaupun ringkas tetapi mempunyai makna yang luas. Maka Rasulullah SAW memperincikannya dengan menerangkan hukum azan, pembinaan masjid, jemaah dan waktu. Yang ni Rasulullah SAW mengeluarkan istinbat. Istinbat maknanya Nabi merumuskan hukum dan membina hukum berasaskan kepada rangkuman makna kalimah mendirikan. Makna tu makna kalimah mendirikan. Jadi iqamah tidak kata sallu tapi kata aqimus salah, tidak kata sallu. Jadi bila kata aqimu menegakkan semaya, mendirikan semaya, maknanya bukan setakat semaya dengan 13 rukun tu, tetapi hendaklah dijaga. Sebab itulah berasaskan kepada perkataan iqamah, maka Nabi pun sebut hukum azan. Maknanya bila kata hukum azan ni, maknanya mengisytiharkan masuk waktu semaya. Mana semaya ni perlu dipopularkan. Tidak kata buat senyap nusuk, tidak. Orang Arab pun dia guna perkataan apa? Qamatis suq, mana didirikan pasar. Dalam penggunaan Arab ni ada perkataan qamatis suq, maknanya pasar dibina. Maknanya bila satu masyarakat tu menyediakan tempat yang khusus untuk jual beli. Jadi gapo-gapo orang nak, orang akan cari situ lah. Dengan katalah orang buat pasar malam ke, pasar tani ke, pasar minggu ke. Jadi semua tu mari situ. Dengan ditetapkan hari Selasa mana, hari Ahad mana, malam ni mana, ataupun bulan ni mana. Jadi orang Arab dia adalah pasar ukas gapo semua kan. Ataupun dalam Quran sebut rihlatas syita'i was-saif. Pada musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Jadi itu ada karnival nama tu. Zaman dulu dia ada karnival dia. Jadi nak ayat di sini perkataan mendirikan itu orang Arab dulu guna mendirikan pasar. Maknanya diisytiharkan, kita akan negosin ni pada hari sekian, tempoh sekian. Maknanya di situ ada makna inilah kalau kita mana diwar-warkan. Ada promosi, dibuat secara terbuka, dipopularkan. Jadi Nabi SAW hurai berkenaan dengan semaya ni. Nabi hurai ada azan. Dalam Quran ringkas je sebut azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Diseru. Ringkas. Tapi Nabi hurai dengan detail. Begitu juga bila panggil azan ni dah. Maknanya adalah tempat nak semaya. Maka bila begitu perlu dibina masjid. Jadi bila mari semaya di masjid, takkanlah semaya sore-sore. Kalau nak semaya sore-sore pada semaya rumah je.
Maka adalah berjemaah. Dan azan ni dia ada waktu dia. Demikian juga hukum zakat disebutkan dengan ringkas dalam Al-Quran dan baginda menjelaskannya dalam hadisnya dengan agak terperinci. Mana dalam nota nombor 211 ni, zakat dalam Al-Quran ni ringkas je. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ringkas. Jadi dalam bab zakat ni dia ada orang panggil sumber zakat. Zakat tu zakat gapo kita daripada harta jenis gapo. Orang panggil sumber zakat. Kemudian nak serah zakat tu kepada siapa? Apakah syarat-syarat zakat? Dari segi haul ke, cukup setahun ke, ataupun cukup nisab ke. Jadi semua tu ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan Nabi lah istimbak menghuraikan dengan detail. Zakat pendapatan, zakat pertanian dan hasil galian diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah apa-apa yang baik daripada apa yang kamu usahakan. Mana kita usaha tu selain daripada jual beli, zakat pertanian, ada juga zakat pendapatan. Ambil situlah. Hasil pertanian, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang kami keluarkan untuk kamu tu daripada bumi. Mana tanamnya. Dan hasil galian ada juga. Maknanya ada beberapa jenis. Allah Ta'ala kata apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi ni, maknanya melalui tumbuh-tumbuhan, maka keluar buah-buahan ataupun bijirin, ataupun kami keluarkan daripada bumi ni, maknanya keluar minyak, petroleum, keluar emas. Emas ikutlah, emas ke, perak ke, semua tu sumber zakat. Zakat emas dan perak dalam surah Taubah. Ni Allah SWT sebut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan, menjadikan sebagai khazanah emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah Ta'ala, maka berilah berita gembira itu dengan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang sifat emas dan perak, maknanya di sini zakat emas dan perak wajib dikeluarkan. Kemudian ada disebutkan waktu mengeluarkan zakat pertanian dalam surah Al-An'am ayat 141. Itu bahagian yang Allah Ta'ala kata wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah SWT sebut dengan panjang berkenaan dengan hasil-hasil pertanian yang diusahakan oleh manusia ni. Allah Ta'ala kata wa atu haqqah, dan berikanlah hak dia, tunaikanlah hak dia tu pada hari ia dituai. Maknanya untuk zakat pertanian ni dia tidak ada apa? Dia tidak ada haul, tak perlu tunggu setahun. Sebab kalau kita kata padi gandum, tunggu setahun baru nak kira, punah dah. Dia kena keluar pada waktu tu juga. Sebab apa? Sebab pada waktu itulah orang-orang miskin, orang susah, dia tengok. Dia tengok dah. Jadi melewatkan zakat pertanian dalam keadaan harta tu jelas orang tengok, maka itu kita kata mengguris hati orang miskin. Tapi hak kira asas sebenarnya dalam bab zakat ni, dia berasaskan kepada harta tu ada potensi untuk berkembang ke tidak. Maknanya harta kita kata ada 10,000 dah, 10,000 ke 20,000 ke, harta ni dia akan berkembang ke tidak. Kita ada 30 ekor kambing, adakah kambing kita ni akan jadi kau sikit ke ataupun akan biak lebih banyak lagi? Jadi tentu sekali dia akan membiak.
yang akan bertambah. Pak beranak-beranak dah. Pak kita sembelih, tu kita sembelih. Pak beranak tu memang berterusan. Jadi harta tu bila orang panggil dia ada kesuburan, sebab zakat tu sendiri dengan mana subur. Jadi dia bertambah semacam subur. Jadi bila bertambah tu, itu menjana kekayaan. Jadi di situlah ada zakat. Maka nak tengok dia ni berpotensi untuk berkembang, bertambah ni, dia kena tunggulah waktu yang paling sesuai setahun. Jadi sebab itulah syariat menetapkan emah perak ke lembu kambing ke, dia kena cukup setahun. Sebab kita boleh tengok pertambahan itu dalam masa setahun. Adapun zakat pertanian ni, Allah Ta'ala kata wa atu haqqahu yauma hasadih, kamu tunaikanlah hak pada hari kamu menuainya, kamu ambil hasil. Dah. Tak ada dah tunggu waktu setahun. Sebab apa? Sebab harta ataupun kita kata hasil pertanian tadi, dia tidak ada dah potensi untuk subur. Sebab bila kita ambil hasil tu, tak ada dah. Nanti nak guna. Jadi dia tidak ada kemungkinan untuk berkembang. Tak ada dah, mati dah. Maka pada waktu itulah hasil pertanian terus dikeluarkan zakat, kira lalu. Tidak payah tunggu haul. Kemudian Nabi menghuraikan dengan detail lah hukum zakat. Cuma dalam nota 212 ni, walau bagaimanapun pihak penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran supaya tidak timbul kemuskilan ke mana perginya setelah ia dipungut, iaitu dalam ayat 60 surah Taubah. Surah Taubah ni ada disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab, dan seterusnya lah. Waktu boleh rujuk. Orang panggil asnaf zakat. Maknanya jelas disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian ayat tentang puasa disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat 183 sampai 187. Jadi ayat tentang puasa ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah. Dia ada kesesuaian di sini. Tidak disebutkan dalam surah surah Isra' ke surah-surah lain, tak ada. Kerana apa? Kerana di awal surah menyebut tentang Al-Quran sebagai kitab hidayah. Ianya pula, yakni Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yakni bulan difardukan puasa, dan tujuan puasa ialah untuk mencapai darjah takwa. Di antara sebab kepada pemulihan hidayah Al-Quran ialah berusaha melatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Maknanya Allah Ta'ala kata zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Mana Quran ni hidayah kepada orang yang bertakwa. Jadi macam mana nak jadi orang bertakwa? Puasa. Jadi puasa. Bila puasa? Pada bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan? Sebab bulan itulah diturun Al-Quran. Jadi surah Baqarah awal-awal lagi menyebut hidayah itu untuk orang bertakwa. Maka di antara cara untuk mendapat takwa ni berpuasa. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan bulan untuk berpuasa ni pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan. Begitu juga hukum haji disebutkan dalam surah ini, surah Baqarah. Jadi haji sebut dalam surah Baqarah ni, dia bersekali dengan jihad. Sebab jihad dengan haji ni dia ada kaitan. 214 ayat 158 berhubung dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Maknanya berlari-lari di antara Safa dan Marwah itu di antara syiar agama Allah Ta'ala. Mana benda yang perlu dizahirkan dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala.
Ayat 196 berhubung dengan mereka yang terkepung atau terhalang dari sampai ke Mekah. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal had. Mana seseorang itu pakai ihram dah. Pakai ihram di miqat dia. Mana kalau dia orang Madinah, dia berihram di di Zulhulaifah ataupun di Abiyar Ali. Jadi dia dalam keadaan telah berniat nak buat haji pakai ihram tetapi tidak sempat sampai ke Mekah. Jadi Allah Ta'ala suruh sempurnakan juga. Iaitu dengan cara dia, oleh kerana dia tidak dapat sampai ke Mekah pada waktu yang ditetapkan, yang ni 9 Zulhijjah tu, pada hari Arafah tu dia tak ada sampai. Disebabkan dia sakit ke ataupun dikepung ke, dah. Maka naklah dia sembelih hadyu di situ. Pada ayat 197 tentang akhlak dan adab semasa haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan dia. Maknanya bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Faman farada fihin al-hajja, sesiapa yang telah wajib atas dia itu haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah dia mencarut, janganlah dia mengucapkan kata-kata dosa, dan janganlah dia berdebat, berbalah ketika buat haji. Itu adab dia. Sebab haji ni tujuannya nak memelihara diri daripada dosa. Sebab balik daripada haji ni nak bersih. Kita nak jadi orang yang penuh kebaktian. Orang panggil haji mabrur. Mana haji, yang mana orang tu balik dalam keadaan bersih dia, seperti dia baru dilahirkan oleh ibu dia. Yang ni dia tu penuh dengan amal kebajikan. Banyak buat amal kebajikan ni hanya bererti bila seseorang itu meninggalkan maksiat. Jadi di antara benda yang dituntut oleh orang buat haji ni, itu jangan dia mencarut, menyapung, janganlah dia bertengkar, janganlah dia mengumpat apa semua tu. Dia kena jaga. Barulah haji dia tu haji mabrur. Ayat 198 bertolak ke Muzdalifah. Ayat 199 wukuf di Arafah, simbol kepada kesatuan dan persamaan manusia. Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Allah Ta'ala kata, kemudian adalah kamu turun ke tempat orang ramai turun. Seperti mana orang ramai turun, maknanya orang Quraisy ni, dia anggap dia orang lebih. Demon ini berhenti setakat Masy'aril Haram, tak turun di Arafah. Sebab orang-orang biasa saja. Itu haji bangsawan Quraisy, dia buat peraturan tersendiri. Mana dia ada double standard jugalah. Jadi Allah Ta'ala nak supaya manusia ni sama belaka, maka semua tu kena turun di Arafah. Ayat 200, larangan menjadikan haji seperti haji orang dunia. Mana gi Mekah doa, ya Allah berilah kekayaan pada aku. Ya Allah, orang gi Mekah ni nak naik status dia. Mana nak katalah dia nak suruh nampak orang ni pandai baik pada dia warak, maka dia pun gi Mekah. Mana orang tahu dia ni akan jadi orang juru. Tapi dia tidak ubah pun. Perangai dia sifat balik tak ngaji pun. Tapi orang kata dia ni orang pernah buat haji, orang pernah pergi umrah. Jadi haji dia tu haji dunia. Sama ada dia nak cari barang dagangan dunia ke, ataupun dia pergi Mekah ni tempat dia nak doa aja. Doa pun doa kekayaan aja. Doa perniagaan dia tu je. Jadi jangan jadi haji ni macam haji orang dunia. Jadi sepatutnya ayat 201 doa orang yang bertakwa semasa haji. Maknanya orang yang bertakwa mari buat haji ni gapo dia doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia baca doa ni. Inilah hak kita dituntut supaya banyak baca di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Jadi tempat-tempat lain pun kena baca juga doa ni. Maknanya orang yang
nak baiki diri dia dengan amal haji ataupun manasik ataupun umrah ni, dia kena berdoa untuk dunia dan akhirat. Ayat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 perkara doa tu. Kemudian ayat 203, hukum hari-hari tasyrik. 11, 12, 13, apa hukum dia? Itu dalam surah Baqarah. Haji dalam surah Baqarah. Jadi haji dalam surah Baqarah ni, dia duduk tengah-tengah antara ayat jihad. Ayat jihad tu dengan tiga apa? Mana Nabi mula-mula tiba di Madinah tu, Nabi teringat kepada Mekah. Muka tempat asal ke. Di situ ada Kaabah, tempat asal dia apa semua. Dan Nabi SAW tidak akan dapat balik semula ke Mekah ni, melainkan dia kena berjihad. Kena berjihad. Jadi disebutkan jihad tu sebagai dorongan semangat untuk Nabi ni membebaskan Kaabah daripada cekaman orang-orang musyrikin Mekah. Maka sebab itulah ayat haji letak di antara celah-celah ayat jihad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah tu kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Lepas pada tu ada ayat perang. Ada ayat perang. Kemudian dalam surah Al-Hajj ada juga ayat haji, ayat 27 28 tentang kefarduan haji. Wa azim fin nasi bil haji yatuka rijala. Hendaklah kamu istiharkan perintah Allah Taala kepada Nabi Ibrahim, istihar kefarduan haji biar semua orang dengar. Maka akan mari kepada akan mari ke Baitullah ni orang daripada segala ceruk dunia ni. Mari dengan segala jenis kenderaan, sampai mari juga dengan unta yang kurus. Tentang kefarduan haji dan dilakukan di tempat yang telah ditetapkan. Maknanya di Baitullah lah, tak boleh nak buat haji tempat lain. Nak buat di mana Kufah, Najaf, tak boleh. Orang Berelui dia ada di Multan tu, tempat dia buat dia buat upacara dia. Ayat 29 berhubung dengan tahallul dan tawaf ifadah. Waliyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tu membersihkan kotoran. Maknanya cukur rambut lah. Sebab orang buat haji ni dah. Kadang-kadang orang tu sampai berapa hari dia dalam keadaan berihram ni, ada yang sampai seminggu lebih berihram. Dah. Jadi waktu tu dia tak boleh lah nak sikat rambut, nak merapikan apa semua rambut dia ni, nak pakai shampoo ke apa, tak boleh. Jadi lebih kurang lagu tu je. Jadi lekat kotoran kutu ke gapo ke debu ke. Jadi dia pun cukur lah rambut dia tu, tahallul. Waliyaqdu tafathahum, hendaklah dia membersihkan kotoran pada tubuh dia. Waliyufu nuzurahum, hendaklah dia menyempurnakan nazar dia itu dengan arti dia sembelih korban. Waliyatawafu bil baitil atiq, maka dia pun tawaf ifadah ataupun panggil tawaf ziarah, tawaf rukun. Itu pada hari ke berapa? Hari ke-10. Tawaf rukun, tawaf ifadah. Ayat 32 hingga 35 berhubung dengan sembelihan hadiu dan korban. Kalau kita baca ayat la yanalallahu haluhumuha wala dima'uha, ataupun ayat fa iza wajabat junubuha, bila mana rebah dah uta tadi dah, moga fa iza wajabat junubuha, moga uta ni orang sembelih diri. Orang sembelih di apa, di dada, leher, pangkal leher tu. Orang sembelih cacat. Jadi kalau ada orang nak sembelih uta, dia perebah, memang tak cerdik lah. Sebab sembelih uta ni cacat.
Jadi bila dia rebah, fakulu fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Makanlah daripada sembelih korban tadi dan berilah makan kepada orang-orang miskin, orang-orang melarat. Kemudian hukum jihad pula disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Iaitu ayat 190, keizinan untuk berperang dengan syarat-syaratnya. Ayat 191 hingga ayat 193 disebutkan tujuan peperangan kerana membalas pencerobohan, memelihara agama dan menjaga kebebasan beragama dan menjaga keamanan. Maknanya orang-orang musyrikin Mekah ni patut diperangi kerana mereka ni bukan setakat kufur kepada Allah Ta'ala, bukan setakat mereka ni memerangi kerajaan Nabi SAW, kerajaan Madinah, negara Islam. Mereka ni juga menyekat orang-orang Mekah daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka terpaksa memurtadkan. Maka waktulah kita baca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah tu lebih berat lagi daripada membunuh. Maknanya pemaksaan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Mekah paksa untuk memurtadkan orang lain, itu adalah satu fitnah yang besar. Ayat 194, pencerobohan dalam bulan-bulan haram. Jadi oleh kerana mereka tu memerangi kamu pada bulan Muharram, maka pada bulan-bulan haram, maka kamu pun perang juga pada waktu tu. Sebab pada ketika ni memelihara agama, memelihara nyawa manusia lebih utama lagi daripada memelihara kesucian bulan tu. Kemudian dalam surah Al-Anfal 217 ayat 15 sampai ayat ke berapa ni? Larangan lari dari medan pertempuran. Ayat 15, ayat 16. 15 dan 16. Ayat 45 sampai ayat 46. Ayat 45 sampai 46, wajib taat kepada ketua. Mana nak menang dalam peperangan ni kena patuh dengan arahan. Ayat 41 dan ayat 69 tentang ghanimah dihalalkan. Kalau umat dahulu tak boleh ghanimah ni. Umat dahulu bila mana menang dalam peperangan, harta ghanimah kena tak setepak, nanti Allah Ta'ala akan sambar dengan api. Api akan mari daripada langit, menyambar harta ghanimah tadi. Itu berarti jihad mereka ikhlas dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau siapa-siapa ada curi harta ghanimah, maka pada ketika tu akan dicarilah. Sebab apa? Kalau siapa-siapa ada curi harta ghanimah tak letak, maka jihad mereka tu tidak diterima. Jadi Allah Ta'ala api, Allah Ta'ala hantar api makan harta ghanimah, barulah jihad mereka tu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi umat ni Allah Ta'ala benarkan makan harta ghanimah, halalkan. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Maka makanlah daripada harta ghanimah itu halal, baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Cuma apa ni? Umat-umat dahulu haram harta ghanimah. Umat kita ni, umat Nabi Muhammad halal. Sebab Allah Ta'ala nak jihad ni berpanjangnya sampai hari kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni berterusan sehingga hari kiamat. Jadi untuk memastikan ada sama jihad, umat ni sentiasa berjihad, maka Allah Ta'ala memberi galakkan dengan cara umat ni dapat kekayaan melalui ghanimah tu. Tak apa. Lepas tu boleh harta ghanimah. Lepas tu mana ikhlas? Tak apa. Tak apa. Maknanya keikhlasan itu mendapat harta ghanimah tidak bertetangga dengan sifat ikhlas. Mana umat ni dapat jaga keikhlasan dia ni, walaupun ada ghanimah. Kemudian ayat 60, persediaan kekuatan jihad, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itulah ayat
Allah SWT suruh lengkap ke persiapan tentera dan senjata. Kemudian ayat 61 tentang perjanjian perdamaian antara orang Islam dengan musuh. Kemudian dalam surah At-Taubah, surah Taubah ni kira-kira surah jihad lah. Boleh katakan hampir separuh daripada surah ni berkenaan dengan jihad. Hudud dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat 33-34 hukuman penyamun jalanan dan perampok, ayat 38 tentang hukuman pencuri. Dan surah An-Nur, surah An-Nur ni dia ada hukum hudud juga, iaitu ayat 2 hukuman ke atas penzina, ayat 4 dan 5 hukuman tuduhan zina, qazaf. Hukum pusaka disebutkan dalam surah An-Nisa, iaitu ayat 11 sampai 14 berhubung dengan penerima pusaka, orang panggil ashabul furud. Ashabul furud, mana orang yang mendapat bahagian yang telah ditetapkan 1/2, 1/2, 1/6 dah, 2/3, 1/4, 1/8, 1/6 dan asabah, 1/6 dan baki, ada juga. Ayat 7 bahagian zawil arham, mana anak beranak jauh pun dia ada juga. Ayat 17 pusaka kalalah atau adik-beradik, maknanya kalau seseorang itu mati dalam keadaan tak ada anak, dia tak ada ibu bapa, tak ada furuk. Furuk tu maknanya anak dan cucu, dan tidak ada usul, tidak ada mak, ayah, datuk, nenek, tak ada. Maka harta pusaka tu berpindah kepada adik-beradik. Dan hukum nikah dan talak dalam surah Al-Baqarah, panjang tu, surah Al-Baqarah tu ayat 221, kemudaratan perkahwinan lain agama. Tu. Ayat 222, batasan hubungan suami isteri. Mana kalau dia mari bulan, tak boleh lah. Ayat 223, tujuan sebenar perkahwinan, mana nak dapat anak, bukan nak sekadar suka-suka. Ayat 222, ayat 224, hukuman sumpah perceraian. Hukuman sumpah perceraian, mana orang itu bersumpah nak menceraikan isterinya. Ayat 226, hukum ilak, mana orang itu bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri dia. Ada bini, patut kata tak se tidur. Jadi apa hukum dia? 228, hukum iddah dan talak. Ayat itulah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kemudian ayat at-talaqu marratan, ayat 229, talak adalah hudud Allah. Talak ni hudud Allah, sempadan Allah Taala, mana jangan pergi tembak, jangan pergi litah, jangan main-main. Dan kebenaran khuluk, tebus talak. Maknanya kalau isteri itu tidak dapat menunaikan tanggungjawab dia kepada suami dia, mana dia tidak mampu dah taat kepada suami dia, dia ada masalah dengan suami dia, maka bolehlah dia melepaskan diri dia daripada suami dia dengan syarat dia mengemukakan, dia memberi sejumlah harta kepada suami dia supaya suami dia menceraikan dia. Ayat 230, hukum setelah lebih 2 talak. Maknanya lebih daripada 2 talak ni, lepas pada ni lagu mana? Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maknanya kalau suami melepaskan 2 talak dah kepada isteri dia, maka tinggal ada satu lagi. Lepas tu kalau dia ceraikan juga, lagu mana? Jadi jatuhlah talak 3 ba'in kubra dipanggil. Ayat 231, larangan
Larangan tu. Larangan bermain-main dengan hukum Allah berhubung dengan talak. Maknanya kalau nak cerah isteri, cerah dengan cara yang betul. Jangan cerah lepas rujuk, lepas tu cerah, lepas rujuk balik, lepas cerah, lepas rujuk. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala nak suruh seseorang tu, kalau dia nak pegang orang tu sebagai isteri, fa imsakum bima'ruf. Dia pegang dengan cara yang baik. Au tasrihum bi ihsan. Dia lepas dengan cara yang baik juga. Maknanya dia cerah, ikutlah. Nak nikah dengan siapa? Saya lepas dah awak. Dia kata pada bini dia. Lepas tu dia pun lah bui muta'ah. Bui sejumlah harta, sagu hati. Lepas tu isteri tadi beredah di rumah dia. Tidak kata dia perambak. Kamu ni tidak jadi bini aku ni, pergi hidup lain lah. Tidak. Dia lepas dengan cara yang baik. Kemudian ayat 232, kebebasan untuk bekas isteri untuk berkahwin lain. Mana jangan disekap. Setengah orang ni dia kata tak boleh tu, janda aku. Padahal dia bini dia tak sedar ke dia. Jadi dia cuba sekak juga, dia ugut bini dia. Kalau awak nikah, kalau demo lah, dah balas demo dah. Kalau demo nikah dengan orang lain, anak ni, kita tak boleh tengok dah. Tak boleh jumpa. Jadi dia bila ugut lagu tu, tak adil lah nak nikah. Sebab dia tentu dah perempuan ni, dia akan sayang anak dia. Jadi tak boleh seseorang tu menyekap bekas isteri dia berkahwin dengan orang lain. Kemudian disebutkan juga dalam surah An-Nisa. Antaranya ayat 3, kebenaran untuk berkahwin dengan tidak lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Ayat 4, kewajipan memberi mahar. Ayat 19, layanan baik kepada isteri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat 22, 24, perempuan yang haram dikahwini. Ayat 25, keizinan wali. Kena ada wali. Ayat 34, 35, nusyus dan cara mengatasinya. Maknanya nusyus ni, kalau isteri tu derhaka, macam mana kita nak baiki, nak didik dia balik. Ayat 129, perintah adil dalam giliran. Kemudian dalam surah At-Talaq, ayat 1, cara-cara bercerai. Fatallikuhunna li'iddatihin. Bila kamu nak menceraikan isteri, maka cerailah dia tu pada eddahnya, pada tempoh dia. Tempoh tu macam mana? Dalam hadis sebut, dalam waktu suci yang tidak disetubuhi. Itu. Hendaklah kamu ceraikan isteri. Mana kalau orang itu nak menceraikan isteri dia, maka hendaklah dia menceraikan pada eddah dia. Ini pada tempoh dia. Tempoh dia itu macam mana? Suci yang tidak disetubuhi. Maknanya, kalau dia telah setubuh dah bini dia, waktu suci itu, 2-3 hari lepas tu dia cerai. Ada sah. Begitu juga dia menceraikan isteri dia pada ketika haid. Tak boleh juga. Itu semua orang panggil talak bid'i, talak yang berdosa. Jadi dia ada talak sunnah. Bukan sunnah bercerai tak, mana talak mengikut sunnah. Talak mengikut sunnah ni, bila orang tu nak menceraikan isteri dia, dia tahan diri. Dia tidak setubuh isteri dia, dia tunggu. Lepas tu mari haid. Jadi suci yang pertama mari haid, suci yang kedua itulah barulah dia cerai bini dia. Tu cara dia. Supaya apa? Supaya tidak memanjakan eddah bini. Sebab kalau katalah waktu cerai yang dia setubuhi itu dah lekat anak. Jadi si isteri itu terpaksa bereddah sampai bila? Sampai melahirkan anak. Itu nayo. Jadi banyak perkara lah. Dia Quran nak ni, kalau seseorang itu tak sedar pada bini dia, kena jelas. Dia nak cerai bini tapi dah lagi malam tu seterik.
Lepas tu esok tu bawa cerah. Tak kena. Mana jangan tinggal kesal. Ni tinggal benih pada bini, lepas tu esok cerah. Susah lagu tu. Jadi Nabi lagi lagu tu. Dan juga dalam surah lain ada disebutkan. Surah lain ni Syah Waliullah tidak sebut, itu terdapat dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni ayat 28-29 berhubung dengan tolak kinai. Tolak kinai ni makna tolak yang tidak jelas. Dia isyarat je. Kita sekarang ni ya. Dia kata pada bini dia, sekarang ni dah kita dua. Jadi sekarang ni tu gapo? Jadi Tok Hakim tanya, awak niat gapo? Dia kata saya niat cerai lah. Jadi bini ni sekarang ni dia ingat benda lain. Padahal si suami itu telah berniat sebagai menceraikan. Maka ditanya kepada hakim, hakim tanya dia pun akan jawab cerai. Maka jatuh hukum tolak. Walaupun tidak menggunakan perkataan cerai, tolak dan sebagainya. Itu panggil tolak kinai. Ayat 49, tolak sebelum dukhul. Malam pertama silap sikit je. Tu lelaki pongoh. Hak suami isteri ni pula lembak sikit. Dah. Suami kata, embuhlah pelita. Dah. Bini ni tak faham. Dia embuh pelita, mana ada pelita. Dah. Tu lelaki marah, cerai lalu. Nyok-nyok. Turun start kereta, pakai tinggal gitu. Jadi hukum dia apa? Hukum dia tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Dia ada berlaku ni. Cerai malam pertama. Kisnya suami pongoh. Jadi ada juga ni. Orang panggil nikah dan bercerai sebelum dukhul. Kena pula bini tu lampu merah. Tunggu pula seminggu. Jadi menyetok. Kemudian dalam surah An-Nur ada juga ayat 6 hingga 9, yakni hukum li'an antara suami isteri. Maknanya suami menuduh isteri berzina dalam keadaan dia tidak ada bukti. Jadi Allah Ta'ala suruh dia bersumpah 4 kali. Kemudian doa laknat atas diri dia kalau dia berdusta dalam tuduhan dia ni. Isteri pula nak menyelamatkan diri dia tu daripada kena rejam, maka dia bersumpah 4 kali bahawa suami dia berdusta, dan dia kata kemurkaan Allah Ta'ala menimpa dirinya kalau suami dia betul dalam tuduhan. Itu panggil li'an. Kemudian dalam nota kira-kira habislah bagi hukum ayat ahkam ni. Muka surat sebelah tu peringatan penting berhubung dengan beberapa bentuk tazkir bi ayyamillah. Ini disebutkan oleh Syah Waliullah sebagai satu bentuk tazkir bi ayyamillah juga, bab sejarah juga. Kalau kira sebenar hak ni sirah Nabi. Maknanya Syah Waliullah nak menyebut pada kita di sini terdapat juga ayat-ayat yang tidak bersabit dengan umat terdahulu, tetapi dia bersabit dengan Nabi. Jadi bersabit dengan Nabi ni maknanya ayat-ayat sirah. Jadi nak letak di bawah bahagian mana? Maka di sini termasuk juga di bawah at-tazkir bi ayyamillah juga. Hari-hari Nabi perang, itu dikira at-tazkir bi ayyamillah. Kemudian dalam nota kaki nombor 225 tu dia ada sistematika Al-Quran dalam mengemukakan ayat-ayat hukum. Maknanya hukum yang kita belajar melalui Al-Quran ni dia tidak seperti hukum yang kita belajar dalam kitab fiqh. Kitab fiqh ni memang dia saring betul-betul lah, semata-mata nak menyatakan hukum je. Tapi hukum yang terdapat hukum bila mana dijelaskan oleh Al-Quran ataupun manhaj cara Al-Quran dalam menyebut hukum ni, dia ada cara dia. Jadi hal ini nak bincang minggu depan, bincang juga tak? Minggu depan lah. 225 kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.